Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah satu perkongsian guide yang mana ingin membantu adik-adik calon SPM 2020 untuk melaksanakan kerja khusus mereka ya. Kerja khusus kali ini diberi tentang tajuk kelab dan persatuan. Jadi kita ada sesuatu yang fresh dan baru juga. Tajuk dia kelab futsal sekian-sekian. Betul? Okey, sebelum tu saya nak beritahu dulu kami ada disclaimer sikit lah. Kami ni hanya nak bantu bagi idea bagaimana nak buat ataupun nak laksanakan kerja khusus awak. Bukanlah kami nak memberi jawapan sepenuhnya. Okey? Selebihnya effort anda dengan cikgu anda lah. Maknanya awak buat assignment ni, ni kerja khusus ni assignment lah. Awak buat mesti tunjuk cikgu awak. Tunjuk effort awak. Okey cikgu, saya dah siap dah. Dari A sampai B contohnya. Tunjuk cikgu awak. Sentiasa tunjuk. Sentiasa bertanya. Kalau cikgu awak kata, ni silap ni betul kan? Sila betulkan. Sebab apa-apa pun, guru di sekolah yang akan memberi markah. Berapa persen nak bawa SPM? 20%. Okey, kali ni kita nak bincang cara menyediakan dokumen. Kalau bela-bela, di soalan yang mana cikgu? Okey, tengok muka surat 3. Soalan, muka surat 3. Tengok nombor 1, B, pergi dekat nombor 9 Roman. Ni warna biru ni yang kita orang tulis ni. Kat situ ada kotak-kotak, kita orang tak buat kotak lah kat sini. So ada 5 benda yang you all kena create, kena buat. Buatlah kotak-kotak tu, buat cantik-cantik. Okay. So kena buat daripada voucher pembayaran tu sampai slip transaksi perbankan elektronik. Ni lah yang kita orang tunjuk ni. Okay you all. Okay. So nak kena buat untuk semua urus niaga ke? Tidak. Hanya tarikh-tarikh yang diberi saja. Ni 5 tarikh ini. 1, 2, 3, 4 and 5. So jom kita start. Kita tengok apa dia urus niaganya dan bagaimana nak buat. Okay, so macam ni. Kita buka dulu lampiran B kita atau kita tengok dekat soalan tu. Urus niaga apa yang ada untuk tarikh-tarikh tersebut. You ada soalan tu kan? Saya boleh tengok. So saya besarkan urus niaga sajalah. Okay. So kita besarkan urus niaga. March 1 March. Dia kata voucher pembayaran. Okay, voucher pembayaran yang sesuai untuk 1 Mac yang mana 1 ya. Okay. You ada 1 Mac tu ada sampai kutipan sewa, betul? So yang paling sesuai untuk voucher pembayaran adalah yang transaksi yang pertama iaitu di sini. Okay, so saya tulis voucher pembayaran. Okay, so saya warnakan dia warna apa? Hijau lah. Hijaukan lah. Okay. Alamak tak nampak lah. Okay, silap. Okay, no colour. And then kenapa saya colourkan nak bagi awak nampak lah apa berlaku sebenarnya ya. Okay. So voucher pembayaran. So nombor dokumen untuk voucher pembayaran you boleh create je. BP. Saya create. Baru nak create. 2001 lah kot. 2001. Macam tu. Okay. So, apa lagi? Okay. Mungkin ada yang tanya, cikgu dia kan bayar dengan cek. Kenapa voucher pembayaran cikgu? Okay, voucher pembayaran ni dia adalah satu dokumen atau satu kertas nak macam dia satu surat macam mana nak cakap surat sokongan macam tu. Surat sokongan yang memang kita berniat nak bayar sewa. Cek tu you boleh tulis je, memang boleh tulis. Keluarkan berapa ribu, 5,000, 8,000, 10,000, 1,000. Tapi ada surat sokongan. Dia macam tu. Macam korang ada, okay, sebenarnya kalau kita cuti sekolah, kita sebab kita kita sakit kaki kan, main bola pasal terseliuh. Lepas tu kita dapat MC pada hospital. Tapi sebenarnya kita kena bagi surat sokongan dan juga MC tersebut. Barulah cantik kita punya dokumentasi.
Bukanlah kita teteng-teteng bagi MC tu saja. Silap tu. Itu caranya sebenarnya. Okay. So, cara yang sepatutnya ada voucher pembayaran dan juga cek. Okay. So, bukanlah cek tu yang kita simpan. Cek tu memang kita bagi kat bank. Ataupun kita bagi pada landlord kita sebab kita bayar sewa kan. Kita akan ada apa? Check bat. Check bat tu yang kecil je tu. Yang korang kan koyakkan ni kan. Krak. Yang besar tu bagi kat orang. Ada yang ke tepi tu. Yang tebal tu. Kalau pernah tengok buku cek, baguslah. Okay. So, saya nyatakan juga di sini ada keratan cek juga. Okay, tapi kita tak nak buat keratan cek ni sekejap lagi. So, saya pun buatlah keratan cek. Apa benda nak pakai. Bagi idea sikit kawan-kawan. Kita pakai Maybank So M, BB, 2 sifar, sifar 3, sifar 1. Sekali je. Saya punya. Okay. So, kita nak buat yang voucher pembayaran kejap lagi. Okay. So, cikgu, kenapa cikgu sibuk-sibuk buat keratan cek? Kenapa cikgu sibuk-sibuk buat nombor dokumen untuk cek? Saya rasa mungkin dia berguna untuk penyesuaian bank nanti. Mungkinlah. Okay. So that's why saya buat juga. Okay. Fine. Tapi dalam praktis pun memang diperlukan dua-dua dokumen ni lah. Okay. Saya tak masukkan lagi berapa ribu. Saya letak je lah 5,000 lah. Saya pun letak 5,000. Sekati je. Sebab ni sekati terserah anda. Ada orang boleh letak 2,000, 10,000, 18,000. Tengok logik kat tempat mana you sewa. Kalau kat KL takkanlah 1,000 kan. Mesti mahal kan. Contoh. Okay. So, kita jalan. Transaksi mana lagi kita nak buat. Ataupun kita nak settlekan satu-satu. Satu-satu lah Okay. 1 Mac. Jom kita buat. Kita buat terus. Okay. Saya pun buka lah saya punya template yang saya dah sediakan. Cikgu, template ni mana nak dapat? Boleh klik link kat bawah. Follow instruction. Lepas klik link tu, isi maklumat. Nanti korang di-invite dalam Google Classroom. Kat Google Classroom tu boleh download segala-galanya. InsyaAllah kami berniat membantu. InsyaAllah kami sediakan segalanya. Okay. Bukanlah segalanya kita sediakan yang at least ada idea lah nak buat. Tak payahlah kedek-kedek nak buat kotak ni dan sebagainya So kita nak cantikkan ni. Okay, ni dah ada. Template je dah ada. Lebih kurang macam ni. So tajuk you mesti adalah voucher pembayaran. So voucher pembayaran ni you nak besarkan ke, font dia jadi cantik ke. Ni kemahiran masing-masing lah. Voucher pembayaran. Tak nak pakai Calibri je. Saya nak pakai Perpetua. Seketika lah dek. Ni macam design sendiri So kelab futsal, letak kelab futsal tengah-tengah nama dia. Boleh, tak ada masalah. Kelab futsal apa dek? Masuklah kita orang kelab inspirasi G. Okay, alamat. Masuklah alamat masing-masing kan. Masukkan alamat masing-masing. Contohlah, mana alamat saya Saya pun kena check ni. Orang salah alamat lah. Marah orang kan. Okay, seingat saya lah persiaran. Nak letak lot berapa ke, ikut alamat yang korang dah pakai masa dekat dalam profil. So saya pun buka profil ni. Persiaran Puteri Heights. Taman di Semas. 4800 Rawang. Selangor. Okay. Itu nombor telefon masing-masing. Office lah. 03-123-45-678. Sekali lah nak letak apa-apa kan. Okay. So voucher pembayaran tadi, kita bayar apa? Kita bayar sewa. Okay. So letaklah kepada siapa awak bayar sewa tu. Kena create juga lah cikgu. Yes, create lah. Create lah. Tuan Tanah. Tuan Tanah Puteri Heights. Boleh je. Tapi buatlah yang Google lah sikit nama-nama landlord yang sedap. Okay. So contohlah
Desa Mas Realty. Ni korang boleh create ataupun search lah apa yang logiknya. Alamat dia apa? Masukkan alamat. Alamat dia dekat situ juga contohnya. Lot 17. Persiaran Putri High. Nak buat jauh pun sejatilah. Ni kita sendiri punya apa orang kata? Kreativiti. Saya letak je lah. Maknanya yang atas tu kita tau. Yang atas tu kita. Kita kan belajar apa nama? Surat rasmi tak rasmi tu kan. Surat rasmi yang atas kita kan. So yang bawah tu orang yang dapat. Okay, kita bagi surat cinta pada siapa. So voucher pembayaran. Tarikhnya berapa tadi? 1 kan? 1 Mac 2020. Cikgu 1/3 pun boleh kan? Sekati. Okay. Ni nak cantik-cantik kan boleh ni. Ni nak double line ni pun boleh suka hati lah korang. Yang penting maklumat ni yang kasar-kasar ni ada. Okay, 1. Awak bayar satu benda je kan? Dekat dia. So, adakah bayar gaji bagai-bagai? Tidak. Kita bayar sewa bangunan. Pembayaran sewa bangunan. Bagi bulan mana dah? Bagi bulan apa? Dia nak bagi bulan Mac lah sebab kita bayar untuk bulan Mac. Okay. So jom bagi bulan Mac 2020. Cikgu, sewa bukan bayar last ke? Bayar last. Kita biasakanlah bayar sewa ni awal lah. Biasa macam tu lah. So okay. Kan dia nak nombor cek tu. Cik bagi kita buat dia kan. Berapa nombor cek tadi? MBB. Okay, kalau tak ingat reverse balik video ni MPB berapa tadi? 2/3/1. Okay. So berapa ringgit tadi? Saya letak 5,000 kan. Kalau you letak kat lampiran B you 10,000, kat sini letak 10,000. Jangan tak tally pula. Cikgu akaun korang mata tajam tau. 5,000. Cantik kan lah 5,000 ni. Buatlah koma macam tu. Lepas tu buatlah dia duduk tengah-tengah. Macam mana dia duduk tengah-tengah ni? Ni kat atas ni. Okay, so 5, koma. Macam tu. Ni buat tengah-tengah. Yes. Lepas tu masukkan. Ringgit Malaysia 5,000 sahaja. Tutup kurungan. Cantik. Cantik kan. Diluluskan oleh siapa? Nama pengurus siapa? You all boleh sign ni. Cikgu, macam mana nak sign? Kan ni komputer. Nanti korang print, sign lah. Tak pun siapa yang kreatif tu dia paste lah kat sini. Diluluskan oleh siapa? Nama pengurus siapa? Siapa pengurus? Patutnya nama awak lah, awak yang pengurus. Diluluskan oleh management lah. Management Kelab Inspirasi JG, Kelab Futsal tu. Okay, harap memberi idea. Dapatlah sedikit idea mungkin. Biarlah satu muka surat tu satu. Senang cikgu awak nak cek. Dia banyak nak cek kan. Skrip banyak kalau ada 2 kelas akaun. 3 kelas akaun. Kalau sekolah besar kan. Banyak nak tengok tu. Okay. So cikgu nak kena cantik-cantik kan? Ya. Biar kreatif. Biar unik daripada orang lain. Kalau awak tak lain daripada lain tu nanti ragu-ragu. Orang kata awak ni apa? Plagiat. Tiru orang. Okay. So kita nak pergi dekat dokumen ke-2. Jom kita tengok. Okay, dokumen seterusnya dia cakap buat untuk 4 Mac pula. 4 Mac kita ada 2 urus niaga saja. Iaitu terima yuran dengan tunai dibayarkan. Dia kata 4 Mac tu yang resit rasmi. So yang sesuai untuk resit rasmi adalah menerima yuran. Kita dah ada dah kat sini. So kita hijau kan. Ini yang kita nak buat. Cikgu ada pesan kan hari tu resitnya akan jadi banyak. Sebab ada 20 palsu. Kan, bapak banyak nak buat 20 je tu. Pada hemat saya, pada hemat saya, buat satu je lah. Okay, tak payah buat sampai 20. Kita ambil yang pertama ni. 5 sifar-sifar
5 sifar 3. Ingat kawan-kawan? Jom kita nak tengok template tadi. Okay? Sekejap. So di sini. Tadi kan kita ingat R5 sifar 3. So nombor di situ dia kat atas ni. R5 sifar 3. Gitu. Okay? So kat sini resit rasmi, nama penjual. Kita jual ke? Apa transaksi tadi? Tengok. Kita lah yang jualnya dalam aspek ni, kita yang memberi khidmat. Betul? Sebab penyertaan tu kita yang buat. Okay. So kita masukkan nama kita. Pulak Futsal. Ni pun sama nak cantik-cantik kan. Pandai-pandai lah korang main-main lah dengan dia punya font dan sebagainya. Masukkan alamat. Perdana Heights sebagai tadi tu. Perdana Heights. Dia kot. Tak kisahlah kan. Taman Desa Mas lah. Saya tulis. Tulis nama, tulis alamat penuh sampailah Selangor. You pengen ingat. Okay. Lepas tu, kalau rajin, kalau ada logo, masukkan. Kalau tak ada logo, tanya cikgu awak. Nak logo tak? Okay. Kalau rajin, masukkan logo. Buat simple-simple je. Gambar budak berlari ke. Satu logo lah tu. Okay. Tarikh tadi berapa bulan? 4 Mac. 4 Mac. Cikgu, awak kecil no. Kita besarkan sikit. Tu dia. Besar dah. Senang je. Okay. Dia terima daripada. Tadi kan kita ada 20 pasukan. 20 kau. Ambil satu pasukan ni. Betul letaklah nama. Pasukan elit. Pasukan eminent. Pasukan eminent. Emerald. Emerald Park. Dia bayar dulu. So dia lah dulu. Berapa ringgit seorang bayar? Satu pasukan bayar apa? RM200. Terus tu. Untuk bayaran apa? Yuran pertandingan futsal. Macam tu. Yuran pertandingan futsal. Okay. So RM 200. Tunai ke cek? Tunai kan? Okay, potong cek ni. Macam nak potong? Okay, pergi highlight dia. Pergi kat kanan. Lepas tu you pergi dekat sekejap. Mana pula ni? Okay. Tak payah klik kanan. Setahu saya okay macam ni. Pilih cek nombor ni. Lepas tu Ctrl D. Sampai keluar font macam ni. Saya ulang suara, Ctrl D. Dodol. Lepas tu pilihlah strike through. Sebab awak nak potong benda tu kan. Awak tahu ni orang ni bayar pakai tunai. Okay. Okay. So, okay lah. Okay. Cikgu, kalau orang tu bayar pakai cek, potong tunai. Tak ada hal. Okay. Ya Allah, AJ salah punya. Maaf Cikgu BM. Okay. So, penerima siapa? Pengurus siapa? Okay. So, penerima mungkin awak punya pekerja. Awak punya subordinate. Kan ada pekerja beberapa orang kan. Pembantu kaunter tu. Mungkin dia lah boleh sign. Kalau kita orang, pembantu kaunter kita orang, Osman dengan Laura. Letaklah nama situ. Mungkin Cik Laura kita yang comel tu yang Laura. Tulislah Laura. Cikgu ajar you macam mana nak buat sign tu. Okay. Contohlah Laura yang menerima. Ini nama awak. Kan? Okay. Kita fokus kat Laura tu. Saya nak buat. Okay. Kita nampak Laura. Cikgu, orang sign mana dia tegak macam tu. Okay, betul. Laura. Saya ingat kan? Lepas tu pilihlah yang tulisan yang macam sign tu. Laura. Okay, dapat idea. Lepas tu korang adjust lah kat sini pula. Okay. Apa nama awak? Contohnya awak Muhammad Hakimi. Letak Hakimi.
Kalau cikgu nanti print bolehlah sign. Jangan lupa sign. Dia cikgu awak petikai pula kenapa tak sign. Saya tak bagi markah. Ayo, tak tahu. Okey. Teruk lagi lah tulisan. Contoh lah. Contoh. Okey. Okey. Dapat idea kat situ lah nak alter kat situ. Okey. So cikgu ni asal ke salinan? Okey. Kalau cikgu awak pentingkan asal atau salinan tu, logiknya apa? Awak akan simpan salinan sebenarnya. So potonglah ni. Buat macam tadi. Control D. Kalau cikgu awak tak pentingkan tu, tak payahlah. Tak apa, biar asal salinan. Biar kat situ. Okay. So, apa pun tanya cikgu kat sekolah. Okay. Okay, jom kita nak tengok dokumen ketiga. Okay, dokumen yang ketiga dia tulis kat situ 10 Mac. Kita kalau 10 Mac kita ada nampak 2 transaksi saja jelaskan hutang ni dan juga kutip sewa. Yang sesuai untuk permintaan soalan keratan cek adalah menjelaskan hutang sebab dia kata dengan cek. Okay, so kat sini memang keratan cek lah. Okay, keratan cek. So saya hijaukan dia hijaukan dia. Hijau. Tapi nombor dokumen macam mana weh? Relax lah. MBB something kan. Tapi jangan shock sendiri, kita tengok sebelum ni ada tak keratan cek yang digunakan. Jom. Tadi last kali kita buat keratan cek tu untuk yang pertama. Yes. So kita tengok atas. Ni kena pastikan dia tally ataupun running number tu berjalan dengan baik. This one kan? This one is the first one. Betul? Keratan cek. What would be next? Kita pun ke bawah lah. Gedek. Tengok ada tak yang bayar dengan cek. You all pun tengok. 3 tak ada cikgu. 3 Mac tak ada. 4 Mac ada. 4 Mac tak ada. Lagi? Lagi ada. Ni menjelaskan kadar bayaran dengan cek. So apa berlaku kat sini? So kita update kat sini. Voucher, pembayaran dan juga keratan cek. Okey. So ada 2 dah keratan cek dah keluar. Okey, voucher pembayaran tadi BP. 20001 tadi kita tak tulis je. Okey, tak apa, kejap lagi kita masuk balik, kita check balik. Okey. 20002. Inilah maklumlah saya tak catat, saya terus buat untuk you all. Alang-alang kan? Tak nak buang masa lah. Okey. Faham? Boleh tak? Okay, keratan cek kita MBB 2 sifar sebab tadi 1, ni 2 lah. Tapi kali ni yang ni kita tak nak buat. Permintaan soalan tidak perlu. Okay, kita jalan lagi. Lepas 6 ada apa? Ingatkan saya voucher pembayaran yang pertama tadi kena letak nombor. 6 tak ada. Menerima cek tak ada. Kita nak mengeluarkan cek. Sebab cek tu kita punya, kita kena tahu nombor kita. Cek orang kita terima tak apa lagi. Tadi tunai tak perlu. Tak perlu. This one. Ni memang soalan kita lah. So 2 sifar 3. Tadi 2, sekarang 2. Depan tu create lah. Ni mesti relevan. Biasanya nama bank korang. Kalau CMB letak CMB. Bank Islam BI. Okay? Okay. Tadi 2. Ini 3 lah. Astaghfirullahaladzim. Okay, sorry. Tadi 2 ni 3. Maaf. Okay. So, kita nak buat tu lah cikgu. Yes. Jom kita buat. Saya buka template tu. Okay, ini bagilah nama kan. Perniagaan kita kalau S kita bagi nama apa? Macam kita orang Selasih ke? Selasih. Mari kita tengok.
Okey, sebelum kita nak buat keratan cek tadi, yang ni kita tak letak voucher pembayaran punya nombor. So letaklah nombor kat tepi ni. BP, voucher pembayaran. Ataupun nak letak nombor tadi 100 berapa tadi? 1 sifar, sorry 2 sifar 1 Dia catat sikit je tadi. Jadi ni kita tepi kan? Biarlah kita tepi. Okay, nampak? Cantik. Dah dia buat 1 je, lag so at least ada running number. Kalau nak smart lagi sebenarnya dia warna, biasanya running number ni warna merah. Okay, so macam tu lah. Okay, jom kita tengok. Kita nak buat apa sebenarnya? Keratan cek. So cek bat ni kan saya cerita yang dia kecil je. Dia bukan cek yang panjang tu keratan cek ni, cek bat ni. Okay, tarikh berapa bulan? Tadi 10 kan? 10 Mac. Better penuh lah kan, tak payah slash-slash. Penerima, siapa nama dia? Selasih tadi kan? Perniagaan Selasih. Cikgu, nama kita orang Selasih Enterprise. Buatlah Selasih Enterprise, jangan perniagaan. Ikut macam korang cerita dekat profile. Okay, untuk apa? Pembayaran hutang ataupun menjelaskan hutang. Okay. Adik kecil tu pun nak belajar. Hai. Okay. Jelaskan hutang. Okay. Ataupun kalau you all terror, tengok balik invoice dia. Tapi tak payahlah nak pening-pening. At least nampak kat situ menjelaskan hutang. Okay. So baki akhir ada berapa? Baki akhir. Ini kena check apa cikgu? Okay. Ini you all kena check berapa baki you dekat bank. Baki dekat bank. Saya tak boleh bagi ni sebab selain orang lain. Baki dekat bank. Mana nak check ni baki dekat bank ni cikgu? You tengok cash flow you. Cash flow apa tu? Okay. Penerimaan pembayaran tunai. Okay. You tengok kat situ. Berapa baki sebelum 10 Mac. Duit dekat bank ada banyak mana. Okay. So deposit. Deposit ada berapa? Letaklah kat situ. Okay. Jumlah. Ada berapa? Letaklah kat situ juga. Check ini. Cek ini ni yang sangat penting. Janganlah tersasul. Patutnya cek ini 600. Okey, sini memang sifar-sifar lah. Sebab 600. Okay, cantikkan dia. Buat macam tu. Ni buat macam tu pun boleh. Buat macam tadi pun boleh. Tak ada hal lah. Okay. So baki dia lepas awak dah ada tolak ni lah. Okay. Okay, baki ni maksudnya jumlah yang ada kat sini. Contohlah baki cash flow korang, yang korang dah track, ada berapa ya? Berapa duit dekat bank? 30,000 mungkin ada 30,000 ataupun 32,000. Saya tak tahu. Sebab lain-lain. Saya tak nak bagi saya punya. Okay. So deposit ni mungkin ada beberapa amount. So jumlahnya berapa? Okay. So kita tengok dulu apa yang ada. Okay. So ini deposit. Okay. Lepas tu you tambahkan jumlah. Okay. So mungkin deposit tadi letaklah 500 ke. Lepas tu jumlah berapa? 32,500. Betul tak? So you tolakkan cek tu. Dapatlah berapa baki dia. So cek tu 600. So baki dia berapa? 32,500 tolak 600. Dapatlah 3 berapa. Okay. So nombor cek. Antara benda yang penting lagi, mesti tally dengan lampiran B. MBB berapa tadi? 2 sifar, sifar 3, sifar 3. Macam tu Okay. Yang lain tak ada masalah lah. Itu saja. So antara yang penting, maklumat yang biasa kat atas ni. Saya merahkan ni. Yang ini. Yang ni. Itu yang obviously orang akan cari maklumat. Yang lain tu kepekaan ekstra. Okay. So harap membantu, dapat idea. Tak ada lagi untuk keratan cek. Kita move on untuk yang seterusnya.
Okay. So yang seterusnya ataupun transaksi yang keempat dia minta tolong kita buat dokumen adalah apa dia? Invoice, iaitu 11 Mac. So yang ada kaitan dengan invoice pada 11 Mac adalah this one. So saya hijaukan dia. Cantik. Yes. So invoice T kan kita pakai sebab kita punya ABB yang ini adalah T. So kita pakai INVT. Okay, jom macam mana nak buat. Okay, so sebelum tu kena lengkapkanlah ni kotak ni dulu. Kotak ni kasih lengkap dulu. Okay. Jangan tak lengkap. So kotak ni sebenarnya nanti you boleh copy. You copy. Macam mana cikgu copy? Okay. Ada keluar biru. Keluar biru. Keluar macam petak kat sini kan. Lepas tu you klik kanan. You copy. Ni bagi idea je lah. Kod lah nak pakai. Okay. Kita nak tengok dokumen yang kita nak pakai. Itu template. So kita nak buat apa tadi? Invoice. Di manakah invoice kita? Ni invoice kita. Kod lah lupa. Boleh tampal kat bawah dulu. Jadi tak? Jadi. Yeay. Okay. So itu yang kita jual kan barang-barang. So kita copy balik lah tu. Boleh. Di bawah ni. Harga, cost, quantity, jumlah. Copy. Control C. Siapa yang terror tu boleh lah. Kita cuba masuk dalam ni. Tara. Yeay. Seronok kan? Itu macam mana nak paste cikgu? Control V. Shortcut dia. Ataupun tengok atas ni. Korang kan mata semua mata muda-muda kan. Celik-celik belaka. Tadi kan ada 3 ni. Copy paste je. Ni. Control C. Naik tak balik. Macam ajak buat komputer. Komputeran pula. V. Ini tak ada kan? Petunjuk jumlah kan? Control X. Control V. Yang ni delete. Awak jual 4 barang ni kan? So delete cells. Klik arrow. Okay, fine. Dan siap. Bukanlah siap semua, sabar. Okay, invoice tadi nombor invoice. INVT betul? INVT. Berapa lah? 1001 lah. Macam ni kan? Tarikh 11 kan? InsyaAllah mudah lagi, banyak lagi yang boleh ingat. Okay, kita kena faham. Kita ni sekarang ni kita jual ke kita beli? Tengok dalam transaksi kita membeli. Maknanya kita akan dapat invoice. Siapa yang issuekan invoice? Keluarkan invoice? Si penjual, iaitu perniagaan T. Betul? Perniagaan Tom Biru. Alamat apa? Tak kisah kalau you dah namakan T awak tu Tamiya Enterprise ke, Kelab Futsal Tamiya ke, buatlah. Terserah. Itu ikut apa yang awak dah setkan awal. Okay. Yang penting dia ni adalah untuk T awak. Okay. So saya pun bagilah alamat dia, nombor sekian-sekian 778 Jalan Hijau Biru apa lagi? Sungai Buloh. Sungai Buloh pandai-pandai lah. Buat alamat biar logik lah. Ada daerahnya, ada kalau raja ada postcode-nya kan. Kepada nama pembeli, kita yang beli kan. Letak nama kita. Kelab Futsal Inspirasi JG. Alamat takkan kita tak tahu alamat kita kan. Kita letak alamat kita. Okay. So Taman Desa Mas. Apa benda dah saya pun lupa nak alamat sini. Taman Desa Mas bla 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 Selangor. Okay, cantik. Okay, faham? Boleh kan? Okay. Ni dah masuk dah. Senang hati. Kalau korang nak tukar font ni supaya sama dengan atas, okay. Pilih macam ni. Okay, highlight macam ni. Format Painter. Highlight semua ni. Lepas tu kita tepikan je. Cikgu tak nak bold. Cantik. Ni
tengah kan. Ni kemahiran masing-masing lah. Tapi tak payahlah lama-lama sangat kat situ. Buat sakit kepala je. Okay, diskaun tunai ni you all boleh tentukan sendiri. Diskaun tunai nak buat berapa persen. Ini ada kaitan tak dengan soalan? Kalau ada, saya rasa macam ada. Sekejap, saya tengok sekejap. Diskaun tunai. Tak ada nampaknya. Tak ada nampaknya. So tak apalah, letak je ni. 5 hari 10%, 10 hari 5%. Boleh sekali lah korang nak buat. Kalau cikgu korang kata, tak nak, saya tak nak ni. Tukar ikut cakap cikgu awak. So penerima siapa? Pengurus siapa? Macam tadilah. Penerima you all boleh buat Laura sebab dia jaga kat depan, ataupun Osman dia jaga kat depan. Okay, tak ada masalah. Okay, mungkin cikgu korang kata asal ke salinan? Penting sangat ni dia kata. Okay. So logiknya awak akan dapat asal. Okay, awak akan dapat asal. So potonglah salinan ni. Sebab kita beli, kita akan dapat asal. Kalau kita yang jual, kita akan dapat salinan. So terserah pada sekolah masing-masing. Kalau nak tanya asal ke salinan, patutnya asal. Okay. So last, dokumen terakhir. Kamu cikgu. Okay, jom. Okay, kalau kita tengok yang last, dia kata 15 Mac. Mesti pakai slip transaksi perbankan elektronik. You tengok urus niaga yang berkaitan, siapa yang pakai slip transaksi perbankan elektronik? Mula-mula kena faham dulu, slip transaksi perbankan elektronik tu apa dia? Alah, ni yang korang bawa duit, okay, korang jual air jagung. Sedap okay, korang jual air jagung, lepas tu dapat duit banyak. Okay, petang tu awak nak kena simpan duit tu. Jangan simpan bawah katil kan. Kena pergi bank, masukkan duit kepok-kepok tu, masukkan dalam mesin. Dah ambil siap-siap lah duit untuk rolling esok. Nak jual air jagung esok. Jadi, awak masukkan dalam bank tu, kan dapat receipt tu keluar. Cikit. Itulah slip transaksi perbankan elektronik. Okay, kalau dulu-dulu slip bank, kita kena beratur kat kaunter tu, nak masukkan duit je pun. Sekarang, kita dah kurangkan orang, kita dah kurangkan macam tu lah, tak payah ambil nombor kita beratur je kat mesin kat luar. So yang paling sesuai dalam banyak-banyak urus niaga ni, tunai di bank kan. So kat sini lah. Apa tadi nama dia? Slip, Masya Allah panjang betul. Transaksi perbankan elektronik. So saya hijaukan ni juga sebab dari tadi kita hijaukan kan. Lepas tu letak apa? Create je lah. Kalau awak pakai CIMB, letak CIMB lepas tu. Macam saya pakai Maybank, MBB Skatia, nombor dokumen. Reference number saya letak 6 sifar 3 7 Skatia kan. 6 sifar 7 3 6, cantik tak? Dia tak tanya pelajar kan. Katilah ni sebenarnya you all letak je 6 sifar 3 7 6, nak letak 8 ke. Ini pun depends lah kalau cikgu awak dah guide kata ini mesti letak 4 digit letak 4 digit. 8 digit letak. Kalau dia kata tak kisah letak je lah korang. Tapi nasihat saya depan tu ada nama short form bank awak lah. Cikgu berapa ringgit ni? Okay, ni berapa ringgit ni? You all kena track you all punya duit kat tangan. Letaklah. Okay, macam mana? Dia duit kat tangan. Duit tunai yang ada kat tangan. Di tangan. Lepas tu kena tolak jumlah duit tunai di tangan. Mana nak tahu ni? You punya tracking penerimaan tunai tu. Tu fungsi jurnal penerimaan tunai. Kalau bisnes dia cash flow je, duit masuk keluar macam tu. So dia pun tahu okey duit kat tangan mesti sama dengan duit dekat dokumen. Kalau kat tangan ada 5,000, betul tak? Kat dokumen 5,000. Dokumen kata 6,000. Mana dia pergi 1,000? Hilang. Ada orang copet. Macam tu. Jumlah duit tunai di tangan, kita sama balik ni. Jumlah duit tunai di tangan tolak dengan
yang awak idam-idamkan. Maknanya awak nak simpan lah. Nak simpan. Senang bahasa. Nak simpan di kelab ataupun di kedai. Kedai lah maknanya gelanggang tu Nak simpan di kedai. Berapa awak nak simpan? Contohlah duit kat tangan ada RM5,000. Nak simpan, nak masuk semua ke? Awak kena pakai cash kan? At least standby duit-duit baki ke apa ke kan. Macam tu lah kurang. So, simpan 300 saja ke? Tolak lah. 5,000 tolak 300. 4,700. So, pergi bank in 4,700. Jangan bank in semua 5,000. Nak gaya ke? So, tutup kedai lama ke? Macam tu maksud saya. Kita nak bisnes juga esok-esok ni kan? Okay? So, itu ideanya lah. So, kita letak berapa tadi? 4,700. Contoh duit kat tangan 5,000. Nak simpan kat kedai 300. Contoh dia ni So, jawapan dia ataupun amount dia 4,700. Ni pun saya hijaukan ni. Jangan lupa cikgu 603768. Okay, fine. Okay, so apa lagi lah. Ke bawah-bawah pun ni ni tak ada tadi kan. Ni kita copy paste je sebenarnya kan. Control X. Okay, buat tajuk, buat cantik-cantik. Macam ni. Okay, boleh lah. Masukkan. So ni pun boleh, you buat je nombor dia kat bawah. Kat atas pun boleh. Kalau nak lagi best, tengok dekat slip yang betul lah. Kat mana dia tulis. Yang penting ada 603768. Cukup. Macam reference number. Kadang-kadang tulis REF, tak silap saya. Okay, apa yang penting kena tulis ada deposit. Ni deposit ni mesti ada. Deposit maksudnya kita simpan duit. Okay. Jumlah dia berapa tadi? 4,700 kan? Masukkan 4,700. Tarikh bila? Tarikh bila kawan-kawan? Ayo, tarikh bila tadi? Bila tarikh dia tadi? Berapa tadi? 15 Mac masukkan lah 15 Mac. 15 Mac. 20. Pukul berapa awak masukkan? Logiknya pukul berapa awak masukkan? Mungkin 4,700 kita pukul berapa masukkan? Petang katnya cikgu. Ataupun your decision. It's your decision. Kalau 6-9 minit PM, macam ni lah. Poyonya ada 9 minit. Tak apa lah. Awak tu dia 28 pun boleh. Cikgu saya nak masukkan malam lah. Sekati letak malam. Pukul berapa? 9.30. 9.30. 9.27. Macam tu lah. Mesin kan tempat kan dia baca. Okey, lepas tu dari kepada tempat. Okey. So, Maybank Karawang. Nombor akaun berapa? Ni nombor akaun korang punya IC kan kalau masuk kat profil. Masukkanlah. Mesti sama dengan profil. Same with your profile. Profile perniagaan. Kalau kena IC lah. My kid. My card cikgu turun dah besar. Okay, fine. Dah dewasa je. Remaja. Okay. Okay, dapat idea? Kalau tak pernah tengok benda ni, boleh tanya parents ke, abang ke, kakak ke, pinjam tiap nak tengok. Okay, so berapa ringgit yang menjadikan 4,700 tu? Korang pun macam create lah, create. RM50 ada berapa keping, RM100 ada berapa keping. Contoh RM100 ada, sekejap, saya buat RM100 ada, okay, 100 ada 20 keping. Okay, saya type kat tepi. Macam mana ni? Admin tolong. Okay, tahu. Okay. 100 kalau kali 20 ada berapa ringgit? 2,000 kan? Okay. Kalau RM50, RM50
kali okay, 2,000. Kita masuk 4,700. Tolak dengan 2,000 tinggal 2,700 kan? So 2,000 Okay. Okay, so dia ada 40 keping. Dapat 2,000 lagi. Contoh je lah. Kita buat dia, okay. RM2 tak ada RM2 dia tak sedut RM5 pun tahu saya dia tak sedut lah. Ni tak ada lah ni. Ni tak ada, jangan buat. Ni boleh take out. Ni pun boleh take out lah. Setahu saya RM5 dia tak sedut lah. Itu korang cantikkan dia balik ni. Okay. Korang cantikkan dia balik. Korang cantikkan dia bawah. Okay. Mungkin dia pakai ni. Tapi tak apa. Korang nak take out pun boleh, tak take out pun boleh sebenarnya. Tapi yang relevannya 100, 50, 10, 20, dia sedut. Mesin tu maksud saya dia sedut. Okay. 2,000, 4,000 kan. So 700 lagi. So sini masukkan 40, ada 40 keping. Okay. So perlu lagi 700. 700 tu mungkin dari RM10 dan mungkin dari RM20. So 10 ni mungkin ada 15 keping. Okay. 15 keping 10. 10 keping. Ada berapa dah? Astaghfirullahaladzim. Dia nak habis ni lah, dia lambat kan. Sabar je lah. Okay. So 50 keping untuk RM10. Okay. So dapat tak cukup tak? 4,700. Cukup. So ni penting kalau masuk manual pun. Masuk manual. Maksudnya pergi kat bank, beratur kat dalam tu. Dia kena statekan benda ni. Maknalah tahu korang jadi, lepas SPM korang jadi part time kerani account. Ni kena tahu ni. Ya. So RM20, 10 keping. Kalau tak ada ni, dia macam tak ada control mechanism. Okay, wah cakap orang putih pula. Nanti masa buat diploma ke, masa degree ke korang belajar lah tu. Okay, so dapat idea? Kat bawah ni klik je. Cikgu malah dah nak fikir berapa keping. Sedebut je lah, sekatilah. Tapi kat bawah tu mesti ada berapa keping tu. Okay, so itulah dia, apa nama dia tadi? Slip transaksi perbankan elektronik. Cikgu kena warnakan tak? Sekati korang lah. Print kalau warna buat lah. Kalau tak warna, tak payah. Okay, so that's all for now. Cukup panjang walaupun bendanya sikit tapi sangat bagus untuk korang buat dengan baik. Okay, so all the best everyone. Salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Enjoy it. Jangan stress. Nak soft copy template jawapan boleh. Kalau nak template jawapan ataupun soft copy dia kita boleh bagi. Jawapan penuh kita tak boleh bagilah. Sebab ini effort adik-adik. Okey, cara dia macam mana cikgu? Okey, disebabkan pucuk dia cerita bulan mendatang. Kita nak tolong adik-adik yang datang. Okey, so kena isi Google Form yang ada dekat bawah ni. Okey, so bawah YouTube posting ni ataupun yang you nampak kat bawah ni akan ada Google Form link dia. So you isi form tu. Simple je, tak susah pun. Klik link dulu lah. Isi sikit maklumat, email address adik, nama adik, sekolah mana, macam tu je kita tanya. And then kita akan bagi satu invitation. Email invitation, you akan dapat satu email. Dah siap isi borang tu, dah submit, you akan dapat satu email invitation untuk masuk Google Classroom. Okay, and then lepas dapat Google Classroom tu, you boleh enjoy lah. Download soft copy yang you nak pakai. Nak pakai soft copy tu macam mana, boleh tengok kita punya video-video. Okay, so saya share how it looks like the Google Classroom. Macam mana nak download dan sebagainya. Okay, sekejap kita share.
Okay, lepas adik dapat email, ya, invitation tu adik kena confirmkan, lepas tu adik terus boleh masuk classroom. Okay, Google Classroom. You boleh tengok dekat screen kita ada paparan beginilah. So tajuk dia akan keluar kerja kursus SPM 2020. Adik klik link tu. Lepas tu adik pergi kat classwork. Kalau pakai phone dia ada dekat bawah classwork. So you akan nampak lah. Okay, contohnya nak buat hari ni ataupun masa tu adik nak buat tentang lampiran D ataupun lampiran F. So kat sini kami lah classifykan D hingga J ada duduk dalam ni. So klik kat situ. Pergi dekat bawah ni. Klik sebelah kanan. Open link in new tab. Gedek dia akan buka. So bila dia buka you klik kat situ. You akan nampak satu Excel. Macam-macam kan dekat bawah ni macam-macam. Rasa nak buat G, pergi kat G dan sebagainya. So macam mana nak download, pergi dekat sebelah kanan. Ada butang download lah. Yang arrow ke bawah tu. Sebelah gambar printer. Okay, so you pun tekanlah download kat situ. Okay, so tak susah lah. So itu kemahiran masing-masing lah menggunakan komputer. Saya tak menyangkal lagi anda-anda semua anak-anak yang bijak. Okay, so itu sahaja dari kami. Yang boleh kami bantu, insyaAllah. So jangan lupa teruskan subscribe kami dan tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notification update-update video kami yang akan datang. Okay, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan. Sebab kalau kita share makin bijaklah kita, insyaAllah. Okay, selamat berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.